warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Farhan bin Zulkarnain dan nama ahli kumpulan saya Muhammad Haziq bin Arba'in dan juga Muhammad Hazmi Hasif bin Khairan Nizam. Hari ini kami bertiga akan menerangkan tentang sejarah MARA atau nama lamanya dikenali sebagai RIDA, peranan Tibet MARA dalam membantu usahawan muda dan juga peranan MARA dalam membantu Bumiputera dan juga orang Melayu untuk terus berjaya sebagai usahawan. Pada bahagian saya akan menerangkan tentang sejarah MARA terlebih dahulu. Berdasarkan sumber yang saya dapat, yang saya peroleh daripada internet, daripada Arsip Negara Malaysia, Majlis Amanah Rakyat atau dikenali sebagai MARA ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta MARA 1966 sebagai badan berkanun. Seperti yang kita semua dapat lihat di sini, objektif utama MARA ini adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputera dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian. Oleh itu juga, MARA juga mahu meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputera sejajar dengan dasar ekonomi baru. Walau bagaimanapun, MARA mahu menggalakkan, membimbing, melatih dan juga membantu Bumiputera dalam kegiatan perdagangan untuk berjaya. Berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi pada waktu itu ialah Kongres Ekonomi Bumiputera rakan yang telah diadakan pada tahun 1965 yang bermaksud belum lagi MARA ditubuhkan. Kongres itu diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. RIDA atau nama lamanya dan nama khasnya ialah Industrial Development Authority, ditubuhkan pada 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat khusus luar bandar untuk terus berjaya. Semenjak MARA ataupun RIDA ini ditubuhkan, kerajaan dan pembangunan telah dicapai oleh MARA dengan amat pesat. Apa yang boleh kita lihat di sini, sebagai badan autonomi yang bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, seperti yang semua orang tahu, Majlis Amanah Rakyat atau MARA berada di bawah kuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ini kerana sejajar dengan objektif yang MARA telah sediakan. Antara jawatan-jawatan tertinggi ahli majlis MARA ini adalah pengerusi MARA, timbalan pengerusi MARA dan juga ketua setiausaha MARA. Mereka ini akan dilantik dan telah dilantik oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Seperti ramai yang telah sedia maklum dan seluruh rakyat Malaysia telah tahu apa itu MARA. Dan juga saya ingin memberitahukan perolehan internet yang saya dapat daripada Arsip Negara Malaysia. Terdapat 9 institusi pendidikan di bawah MARA yang ingin membantu usahawan muda, pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan, pelajar-pelajar yang berkebolehan, pelajar-pelajar yang mahu terus maju bagi memasuki institusi-institusi yang terdapat di bawah MARA. Ini merupakan satu kemajuan bagi MARA yang telah membuka banyak peluang, khususnya peluang ilmu yang perlu ada pada orang Melayu dan juga Bumiputera. Berdasarkan apa yang saya dapat adalah, yang pertama ialah Maktab Rendah Sains MARA atau nama pendeknya dikenali sebagai MRSM yang terdapat di seluruh negara Malaysia.
Yang kedua ialah College Mara yang membantu meningkatkan keyakinan diri orang Melayu. Yang ketiga ialah College Profesional Mara yang terdapat di beberapa buah negeri, contohnya seperti Pahang. Yang keempat ialah Giat Mara bagi pelajar-pelajar yang tidak berkelayakan untuk menyambung diploma. Beliau layak masuk ke Giat Mara dan juga boleh mencuba nasib bagi membantu diri mereka. Yang kelima ialah Kolej Kemahiran Tinggi Mara, iaitu kolej yang kami masuk sekarang. Yang keenam ialah Institut Kemahiran Mara atau nama pendeknya dikenali sebagai IKM, yang terdapat di beberapa buah tempat juga seperti Kuching, Sarawak, Kuala Lumpur dan juga seberang Perai Utara. Yang ketujuh ialah German Malaysian Institute. German Malaysian Institute merupakan antara institusi ataupun kolej di bawah penubuhan Mara bagi membantu dan juga kerjasama bersama Jerman. Dan ke-8 ialah Kolej Politeknik Mara yang antaranya merupakan kolej Mara yang popular sekali. Dan yang terakhir adalah UiTM atau dikenali sebagai University Teknologi Mara, dan sekarang telah di bawah bidang kuasa dan diambil alih oleh Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. Oleh itu, apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah Mara telah membuka banyak peluang keilmuan bagi membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan, yang tidak bernasib baik dalam pelajaran, untuk mereka terus maju, untuk mereka membuka minda dan untuk mereka mendapat masa depan yang lebih cerah. Akhir kata daripada saya, marilah kita sama-sama membantu dan menyokong objektif Mara dan membantu usahawan-usahawan muda Melayu Bumi Putera untuk berjaya. Sekian daripada saya, dan rakan saya akan meneruskan tentang peranan Mara dalam membantu Bumi Putera juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan Mara terhadap usahawan Bumi Putera. Tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada pihak Mara seperti yang tercatat dalam Seksyen 6 Undang-Undang seperti berikut. Yang pertama, memaju dan menggalakkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan, khususnya kawasan-kawasan luar bandar. Yang kedua, menjalankan segala usaha khususnya pembangunan, perdagangan dan perusahaan serta pemasaran barang-barang keluaran. Yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan latihan. Yang keempat, memajukan usaha-usaha di atas dengan bantuan modal, memberi pinjaman dan lain-lain. Selain itu, Mara telah diberi tanggungjawab penting untuk mengendalikan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, khususnya kepada kelompok Bumi Putera. Bagi melicinkan perjalanan operasi tersebut, Mara telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Tegasnya, penubuhan agensi Mara pada tahun 1966 merupakan satu agenda penting untuk kelangsungan survival Bumi Putera, khususnya dalam meningkatkan kemajuan ekonomi, khususnya di kawasan luar-luar bandar. Mara bertanggungjawab membimbing dan melahirkan usahawan. Mara memberikan pelbagai program dan inisiatif untuk memupuk budaya keusahawanan, melatih dan melahirkan golongan usahawan yang berkualiti dan beretika dalam kalangan Bumi Putera. Mara juga telah membuktikan komitmennya dalam menyediakan dana bantuan,
pinjaman kewangan sebanyak 600 juta sejak dari tahun 1966 hingga tahun 1990 kepada 108,000 pengusaha industri kecil dan sederhana. Selain itu, bantuan dari aspek teknikal, hikmat nasihat, kemudahan infrastruktur, kemahiran, ilmu-ilmu yang berkaitan dan sebagainya turut diberikan kepada pengusaha Bumiputera. Tujuan semua usaha dan aktiviti yang dilaksanakan tersebut adalah untuk meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera yang berjaya. Oleh itu, MARA dikatakan adalah institusi yang menghubungkan dua pihak yang utama, iaitu kerajaan dan golongan usahawan. Memang tidak dinafikan bahawa MARA merupakan sebahagian agensi yang menjadi katalis kepada pembangunan keusahawanan di peringkat domestik dan antarabangsa. MARA merupakan agensi yang bersikap proaktif kerana mengambil langkah memperkasakan program pembangunan usahawan untuk membantu melestarikan bidang keusahawanan secara kompetitif, khususnya kepada golongan-golongan Bumiputera. Aktiviti perniagaan dan teknologi perkilangan sebagai bidang keutamaan seperti mana yang diperuntukkan oleh Akta MARA telah difokuskan oleh Timbalan Ketua Pengarah Usahawan MARA, Osman Ahmad, berasaskan kepada tafsiran peruntukan Seksyen 6(2) memperuntukkan bahawa agensi MARA hendaklah melaksanakan segala usaha terutamanya dalam kerja-kerja pembangunan, pengurusan komersil dan perindustrian yang merangkumi bidang pembuatan, pemasangan, pemprosesan, pembungkusan, peningkatan dan pemasaran produk. Justeru itu, setiap strategi dan hala tuju yang ditekankan oleh MARA adalah bertujuan supaya ia sentiasa relevan dengan perkembangan semasa dalam usaha memacu bidang keusahawanan Bumiputera yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Asibari Mizan dan saya daripada UTC 3B. Saya ingin menerangkan tentang peranan TVET MARA dalam bidang pendidikan. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional iaitu TVET memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju. TVET bukan sahaja memainkan peranan yang penting dalam pembangunan namun sebagai satu instrumen penting dalam menentukan taraf kehidupan. Kekurangan pendidikan dan pendapatan yang rendah diketahui umum sebagai salah satu punca memiliki taraf kehidupan yang kurang baik. Selalunya, pekerja yang kurang berkemahiran ini jarang dikenali dalam kawasan lingkungan kerjanya dan hanya dilabel sebagai seorang yang bekerja tetapi bukan berkerjaya. Melalui TVET, seseorang individu yang mempunyai pendidikan rendah berpeluang untuk meraih tempat yang dalam memiliki kejayaan lebih baik dengan pendapatan yang berpatutan dan akhirnya dapat menunjukkan sebagai seorang individu dalam sesebuah masyarakat selain mempunyai kemahiran dalam membantu pembangunan negara. Pendidikan teknik dan vokasional adalah satu sistem pendidikan yang menyediakan latihan-latihan khusus untuk kemahiran teknikal dan beberapa kemahiran lain. Vocational membawa maksud usaha sesebuah organisasi itu bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan, kemahiran asas dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja mahir pada satu hari nanti. Apabila seseorang pekerja itu diiktiraf sebagai pekerja mahir, secara tidak langsung, golongan ini akan dipertanggungjawabkan untuk membentuk dan melahirkan lagi pekerja mahir yang baru. Selain itu, dalam sistem pendidikan, pendidikan teknik dan vokasional mempunyai perbezaan daripada sistem pendidikan umum kerana sistem pendidikan teknik dan vokasional lebih menekankan aspek kemahiran teknikal dan juga pengetahuan teknikal. Di antara faktor yang menyebabkan pendidikan teknik dan vokasional dianggap semakin penting adalah kerana ia bersangkut paut dengan corak pembangunan ekonomi sesebuah negara. Perkembangan ekonomi sesebuah negara lebih mudah kepada perindustrian yang lebih kompleks dan pelbagai menyebabkan
ia memerlukan lebih banyak pekerja pengetahuan dan berkemahiran yang kompleks dan khusus kepada pekerjanya. Latihan juga merupakan satu langkah yang memberikan kemahiran untuk pekerja yang khusus adalah menerusi pendidikan yang bercorak teknik dan vokasional. Menerusi sistem pendidikan juga, sebarang pengubahsuaian dan latihan semula yang diperlukan boleh dijalankan. Pendidikan vokasional juga dijadikan sebagai pilihan semasa pembelajaran di peringkat menengah di mana para pelajar akan diperkenalkan secara awal dalam bidang kemahiran ini. Latihan vokasional dapat menyediakan pelajar untuk bekerja dan dilengkapkan dengan kemahiran supaya cemerlang dalam dunia pekerjaan. Sekian daripada saya, terima kasih.